Yo guys, and welcome to the video. Kali ni kita ada dua chipset. So dekat sini aku nak buat perbandingan, simple perbandingan yang korang mudah faham. Satu telefon entry level flagship and satu lagi flagship level camera, dan ada banyak pembaruan yang dibuat. Samsung Galaxy S22 dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 latest and greatest, tapi ada version 2. Yang Oppo Reno 8 Pro 5G ni pula dia pakai MediaTek 8100 Max, yang mana dia ada satu lagi chip, that is dia punya Mari Silicon X. Which one is the better one? Yang ada dua chipset ke yang ada satu chipset? Alright, penjelasan yang pertama sekali aku cakap tadi kan, chipset dia obviously flagship level Snapdragon 8 Gen 1. This one pakai 8GB RAM, dan korang tak boleh nak expand sampai like contoh macam 12GB ke, tak boleh. So untuk software dia pun dia tak boleh nak support. Dia stuck dekat 8GB RAM sahaja. Lain pula daripada apa yang Oppo pakai dekat sini, that is dia pakai MediaTek 8100 Max. Kau mesti cakap macam biasa-biasa kan. This one actually packs quite a lot, 12GB RAM, and standard datang dengan 256GB of storage. Tapi RAM dia tu boleh expand sampai like berapa gigabyte lagi dia punya RAM. So it's quite awesome bila ada software untuk enable kan that extended RAM kalau korang perlukan. Lepas tu kau mungkin cakap yang performance dia akan cikai-cikai jika since yang satu lagi pakai flagship and pakai Snapdragon. Betul tak? Actually dia punya MediaTek ni dah tak, orang kata underrated dah. Orang dah tahu dah MediaTek akan lagi over daripada Snapdragon. Tengok je benchmark yang aku buat dekat sini, sama ada CPU ataupun GPU, nampak lagi tinggi daripada Snapdragon 8 Gen 1. Dia punya consistency tu pun penting juga. So kita nak high refresh rate all the time, kita nak heat pun kurang. Lepas tu kita nak performance dia akan lagi constant, ataupun tak adalah macam naik kejap turun kejap, naik kejap turun kejap kan. So yang benda tu actually common dekat ada yang dekat Snapdragon. MediaTek supposedly akan lagi better daripada apa yang Snapdragon dapat tawarkan dekat sini. In terms of dia punya OS pula, dia pakai Android 12 latest and greatest, sama juga macam yang ada dekat Samsung Galaxy S22 latest and greatest. Apa yang kau boleh tengok dekat sini, semua apps and semua multitasking yang aku buat adalah sangat-sangat smooth dan lancar. Tak ada masalah pun since dia pakai 120Hz dia punya screen refresh rate. So dekat sini aku akan bagi A+ untuk performance yang ada dekat Oppo dapat keep up dengan Samsung Galaxy S22. Benda yang susah nak capai sebenarnya adalah dia punya chip processor, sebab kita nak sebuah processor yang konsisten kan. Kita tak nak ada masalah heat, kita tak nak ada masalah performance, kita tak nak ada masalah performance turun and naik. So benda tu sangat-sangat penting untuk tak kira lah orang biasa ataupun gamers. So dekat sini Snapdragon akan ada performance issue macam tu kalau korang main game. And kita kalau boleh memang powerful apa yang ada dalam Snapdragon, tapi kita nak consistency tu ada at the same time. Apa yang aku boleh kata dekat sini dari segi performance, memang dua-dua dapat perform better and dapat perform sama je, unless kalau kau main game akan more towards to Oppo sebab dia dapat keep that heat low berbanding dengan Snapdragon. Untuk orang yang suka daily drive guna macam biasa, dua-dua ni tak ada masalah sangat pun kalau kau nak tahu. Sekarang kita akan pergi dekat dia punya design pula, sebab aku tahu ramai orang suka telefon yang lawa. Bukan salah korang tau, semua orang macam tu. Untuk Samsung Galaxy S22 ni dia pakai classic design, that is flat punya design belakang ataupun glass belakang, and ada dia punya camera bar lah kan. Kalau korang nak tahu, dia pakai camera bar yang a bit different, sebab kau boleh nampak dia macam bercantum dengan dia punya chassis, tapi sebenarnya tak. Tapi it looks unique lah. Moreover, kalau korang tengok lama-lama, dia akan start nampak macam telefon Realme kadang-kadang, sebab dia punya camera array ni nampak straight kan. Betul tak? Basically dia ada design sama macam telefon lain, tapi this is a generic punya design. Tak ada salah, still lawa bagi mata aku. Tapi kalau korang tengok dekat apa yang Oppo buat dekat sini, is a bit different. Dia ada streamline unibody tau. So dekat sini glass belakang ni kau boleh nampak yang dia actually bercantum dengan dia punya camera bump ataupun camera bar, and nampak a bit unique untuk mata aku sendiri and untuk design smartphone secara general. Contohnya kau boleh tengok dia ada curve dekat sini menaik, and dia tak ada two pieces, dia adalah one pieces dekat sini. Lepas tu kalau kau nak tahu, ni adalah design yang paling nipis yang Oppo pernah buat dekat Oppo Reno series kalau kau nak tahu. And dia punya kamera pula sangat-sangat besar, betul tak? Dulu nak sangat minta sangat kamera boba kan. So this is your boba. Lepas tu unit dekat sini dia ada color of the year, that is warna green ataupun glaze green. Hampir sama dengan aku punya sweater tu. Sekarang kita akan pergi dekat dia punya kamera pula, sebab kau mesti nak tahu kan apa kelebihan yang ada bila ada dua chip and ada satu chip je. Okay,
Okay, sekarang kita akan cakap pasal dia punya Oppo dulu. Oppo Reno 8 Pro 5G, macam aku cakap tadi, ada dua chipset. Satu untuk korang punya daily use, and satu lagi untuk proses kamera dipanggil Mari Silicon X. Dia actually antara yang pertama pakai 6nm NPU, fokuskan untuk tambah baik lagi korang punya gambar on the go. Bila ada prosesor ni juga, tambah lagi dengan SoC yang ada, dia boleh rakam 4K Ultra Night Video dengan noise yang sangat-sangat minimal. Tapi dia tak stop dekat situ. Dia juga boleh buat gambar portrait nampak lagi better. So korang nampak lagi pro lah katanya bila tangkap gambar. Dekat jambatan angkat dia juga, aku cuba rakam video 4K yang tak ada cahaya sangat. Kau boleh tengok sendiri perbandingan antara dua Samsung Galaxy S22 dengan Oppo Reno 8 Pro 5G. Time malam pun korang kena ambil berat tentang overexpose juga. Bagi video nampak cantik, korang boleh bandingkan sendiri antara dua video yang aku tunjuk dekat korang ni. Dari segi megapixel, siapa yang paling besar? Actually dua-dua sebenarnya sama je. Sebab main camera 50 megapixel, tapi untuk siri Oppo dia pakai IMX 766 dengan kamera depan IMX 709. This is a dual flagship sensor daripada Sony, dan specialty dia dekat sini adalah dibuat khas untuk lagi sensitif tangkap gambar malam ataupun lagi sensitif to light 60% berbanding yang sebelumnya. Samsung pun fokus juga tangkap gambar malam. Korang sendiri boleh tahu sebab dia akan ada mode sendiri, tapi dia tak ada secondary chip untuk proses benda tu. Dia akan bergantung dekat dia punya image processing ada dekat SoC semata-mata. Dua-dua boleh tangkap gambar HDR macam yang korang tengok dekat sini, tajam dan sebagainya. Tapi once korang masuk dalam alam gelap, aku tahu ramai yang masuk dalam alam ni kan. Samsung pun ada feature juga macam Scene Optimizer, Night Mode, Portrait Mode dan video yang boleh pergi 4K sampai 60fps. Memang features yang orang nak in a smartphone. Detail dia pun nampak tajam, tak ada complain sangat dekat sini. Tapi specialty yang ada dekat Oppo actually dia punya kamera depan sensor IMX 709 tu mula ada autofocus, close up and magnify image yang korang tak tahu pun yang korang perlukan once korang dah pengalaman ataupun rasa benda tu ataupun guna features tu dekat smartphone korang. Kita cakap pasal dia punya bateri dekat sini. Since this is a compact phone, dia boleh pack 4000 mAh untuk Samsung Galaxy S22. Banyak kan? Betul tak? Untuk 6.06 inci, yes, benda ni sangat-sangat padat untuk dia punya bateri. Korang actually boleh sense yang benda ni akan lagi jimat bateri sebab dia ada skrin yang kecil. So dia perlu power to screen is less. So korang boleh pakai dalam 5 sampai 6 jam dia punya battery life. Tengok dekat Oppo pula, yang ni obviously akan ada advantage sebab dia punya body ni akan lagi besar kan. Dia boleh pack sampai 4500 mAh. Yes, 500 mAh lagi lebih daripada Samsung Galaxy S22, dan dia akan lebih tahan lama, contoh macam 6 jam lebih untuk korang guna dalam masa sehari. Not just that, dia boleh pergi ataupun dia boleh charge sampai 80 watt. And dia sediakan dalam kotak tau. So untuk penuhkan daripada 0 sampai 100% boleh ambil masa dalam 28 minutes. Lain dengan apa yang Samsung dapat tawarkan, which is support sampai 25 watt je tak silap aku, and boleh penuh dalam masa sejam lebih. Lepas tu kalau dalam masa like 20 minutes boleh charge sampai 33% je. Jauh beza, less than 1 hour dah penuh dah. Tu adalah apa yang kita tahu. Kau mesti risau kan charging sampai laju sangat. Actually dia ada TUV Rainland, certified safe fast charger kalau guna dekat Oppo Reno 8 Pro 5G. Benda yang aku boleh kata menang dekat Samsung juga dekat sini adalah dia punya wireless charger. Yang ni ada wireless charger, Oppo tak ada wireless charger. Kau guna ke wireless charger? Cuba komen dekat bawah. Last but not least adalah dia punya screen yang ada dekat Samsung Galaxy S22 ni akan lagi compact macam aku cakap tadi. Dia pakai 6.06 inci. Dia ada 120Hz dan Full HD Plus kalau kau nak tahu. Most of the phones yang pakai size screen macam ni adalah compact, tak ada masalah. Tapi dari segi quality memang kita tak dapat nak nafikan Samsung dapat perform better dia punya screen. Aku actually sangat-sangat enjoy untuk tengok movie ataupun tengok YouTube dalam Samsung Galaxy S22 ni. Color terang, screen pun tajam, lepas tu tak ada masalah dia punya view angle juga. Tapi kau jangan lupa apa yang ada dekat Oppo ni pun is quite awesome sebab dia boleh pack sampai 120Hz dia punya screen. Lepas tu dia punya size pun besar juga, 6.7 inci, lagi besar daripada apa yang Samsung dapat tawarkan, and dia punya quality screen pun hampir sama je dengan Samsung dapat tawarkan ataupun apa yang Samsung guna ada je dengan Oppo Reno 8 Pro 5G. Benda yang tak ada dekat Samsung Galaxy S22 ni actually dia punya refresh rate. Yang ni actually ialah 120Hz, yang ni pun 120Hz. Tapi dia punya touch sample rate yang ni agak rendah, that is 240Hz je. Yang mana untuk Oppo Reno 8 Pro 5G dia siap ada 1000Hz ultra touch response untuk certain game, contoh macam PUBG, LOL. Lepas tu untuk certain game juga akan support 90fps. Siapa dekat sini yang suka efek getaran ataupun vibration motor tu? Ya, dekat sini juga dia support X-axis linear motor in action, yang mana apa je korang buat dalam apps tu akan bagi getaran. So conclusion dia mana satu ni nak beli, Oppo ke Samsung Fazli? Okay, kalau kau tengok sekarang semua telefon dah start buat benda yang sama.
So dia pakai processor tu, dia pakai feature tu, dia ada OS tu. Benda sama lah, literally same thing. Tapi Oppo nampak macam dia nak differentiate dia punya features daripada orang lain. Contohnya macam dia nak features mana Silicon X untuk dia punya camera performance, and dia tak perlukan ataupun dia nak kalau boleh turunkan lagi harga untuk performance apa yang ada dekat sebuah flagship. Dekat sini Oppo dapat buat benda tu. Tapi kalau secara traditional way, Samsung adalah telefon yang korang akan pilih. Betul tak? Untuk yang modern akan pergi dekat sebuah telefon daripada Oppo ni. Tu adalah conclusion dia. Kalau kau nak beli antara dua ni, mana satu yang korang akan pilih? Traditional ataupun aku boleh bagi yang modern style of decision untuk beli smartphone. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!